Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita sambung 4.6 kemandulan dan pencegahan kehamilan. Okey, untuk video kali ini cikgu terangkan pasal kemandulan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kemandulan? Okey, kemandulan ni adalah ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak. Okey, maksudnya pasangan suami isteri itu dia tidak boleh dapat anak, sama ada kemandulan itu berlaku di pihak suami ataupun isteri ataupun kedua-duanya. Okey. Okey, apabila pasangan suami isteri tidak berupaya untuk memperoleh zuriat, suami atau isteri atau kedua-duanya mungkin mengalami kemandulan. Okey. Okey, ini ada dalam buku teks kamu ya. Ini adalah punca kemandulan lelaki dan juga wanita. Okey, yang warna biru ni ini boleh berlaku pada lelaki dan perempuan. Okey, yang pertama hormon tidak seimbang. Okey, kamu sudah belajar kan macam mana penghasilan sperma dan juga penghasilan ovum. Okey. So, penghasilan sperma dan ovum ni dia sangat bergantung kepada hormon. Jadi kalau hormon kita tidak seimbang, dia akan menjejaskan penghasilan sperma dan juga ovum. Okay, yang kedua, organ seks cacat atau dijangkiti penyakit. Organ seks tahu kan? Lelaki dan juga organ seks perempuan. Okay. Kemudian, yang ketiga, masalah kesihatan seperti kencing manis. Okay. Okey, satu lagi obesity. Obesity yang keterlaluan, dia juga boleh mengganggu keseimbangan hormon dan boleh menyebabkan kemandulan ya. Okey, yang warna hijau ni adalah punca kemandulan pada lelaki. Okey, kita tengok yang pertama, testis tidak menghasilkan sperma. Okey, boleh bayangkan testis tu yang mana? Okey, testis tu adalah tempat penghasilan sperma. So, kalau testis tidak menghasilkan sperma, jadi tiada sperma dihasilkan. So, lelaki tu dia akan mandul lah. Okey, yang kedua, bilangan sperma tidak mencukupi. Okey, seperti yang kamu tahu, sperma ni setiap kali dia keluar ada berjuta-juta sperma kan? Okey. Dan hanya satu sperm sahaja yang akan bersenyawa dengan ovum. Tapi bila bilangan sperma tidak cukup, so kebarangkalian untuk sperma tadi boleh mensenyawakan ovum adalah rendah. Okey. Yang ketiga, kualiti sperma rendah. Okey, apa maksud kualiti sperma rendah? Contohnya, sperma ni kan dia kena berenang dalam satu jarak yang jauh untuk mensenyawakan ovum. So, kalau kualiti sperma tu rendah, kemungkinan sperma tu dia akan mati sebelum dia berjaya mensenyawakan ovum. Jadi, tidak boleh mengandung. Okey, yang terakhir mati pucuk. Okey, lelaki itu mungkin mati pucuk ataupun erectile dysfunction. Okey, mati pucuk ni maksudnya dia punya zakar tu tidak boleh berfungsi seperti yang normal lah. Okey, kemudian punca kemandulan pada wanita. Okey, yang pertama, ovari tidak dapat menghasilkan ovum. Okey, setiap bulan sepatutnya ovari akan menghasilkan at least satu ovum. Okey, tapi bila ovari tidak dapat menghasilkan ovum, so boleh menyebabkan kemandulan. Okey, kemudian tiup falopia tersumbat. Okey, kalau tiup falopia tersumbat, maksudnya ovum tadi dia tidak boleh bergerak, kan? Dia tidak boleh bergerak melalui tiup falopia. Okay, jadi dia tidak boleh bila tersumbat tiup falopia tu, sperm dengan ovum tu dia tidak boleh bertemu. Bila tidak boleh bertemu, tidak berlaku persenyawaan. Okey, kemudian uterus yang tidak normal. Uterus yang tidak normal ni maksudnya keadaan uterus tu tidak normal lah, tidak sesuai untuk kehamilan. Contohnya endometriosis. Okey, endometriosis ni dinding dalam uterus tu dia sangat tebal. Dia ketebalannya luar biasa. Jadi keadaan itu tidak sesuai untuk penempelan embrio. Jadi dia tidak boleh mengandung. Okey, kemudian yang terakhir adalah ketumbuhan dalam uterus, sama ada cyst ataupun fibroid. Ketumbuhan, tahu kan ketumbuhan? Ini pun boleh mengganggu proses kehamilan. Okey, ini adalah kaedah untuk mengatasi kemandulan tadi. Okey, yang pertama, rawatan hormon.
Yang kedua pembedahan dan yang ketiga adalah in vitro IVF. Ada lagi satu ICSI. ICSI. Intracytoplasmic sperm injection. Okey, nanti cikgu terangkan apa tu ya. Okey, yang pertama kita tengok rawatan hormon. Okey, rawatan hormon ni sesuai untuk individu yang mengalami ketidakseimbangan hormon. Biasanya perempuan lah yang selalu tidak seimbang hormon ni. So kita akan disuntik dengan hormon. Okey. Okey, kemudian pembedahan. Pembedahan ni sesuai untuk orang ataupun wanita yang mengalami masalah tube fallopian tersumbat ataupun lelaki yang dia punya ductus sperma tersumbat. Okey, pembedahan tu akan akan kasih clear bahagian yang tersumbat tu. Okey, kemudian yang ketiga lah in vitro fertilization, persenyawaan in vitro. Okey, in vitro fertilization ni macam mana dibuat? Okey, ovum daripada isteri akan dikeluarkan. Okey, adalah prosedurnya untuk mengeluarkan ovum tu, kemudian akan diletakkan di dalam petri dish, piring petri ataupun tabung uji yang ada kultur, medium kultur. Kemudian dalam masa yang sama sperma suami pun akan dikeluarkan. Okey, dan sperma dengan ovum ni akan dibiarkan di dalam medium ni dan sehinggalah proses persenyawaan berlaku. Okey, bila proses persenyawaan berlaku akan terbentuklah zygote, kemudian zygote tadi akan membahagi untuk membentuk embrio. Okey, kemudian embrio tadi akan dimasukkan kembali ke dalam uterus isteri. Okey, ke dalam uterus isteri. Dan sekiranya proses penempelan embrio pada dinding uterus berlaku, jadi kehamilan pun berlaku. Okey, cikgu mau tekankan di sini yang dimasukkan ke dalam uterus isteri tu adalah embrio. Okey, embrio. Okey, bukannya zygote. Okey, zygote tu bukannya zygote, dia embrio. Zygote tu dia satu sel yang terbentuk selepas nukleus ovum dengan nukleus sperma tu bercantum. Okey? Itu adalah zygote. Kan zygote ni dia akan membahagi membentuk embrio. Embrio ni yang akan dimasukkan ke dalam uterus isteri. Okey. Okey, ya, kaedah yang ketiga cikgu cakap tadi tu ICSI kan? ICSI, intracytoplasmic sperm injection. ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Okey, kalau ICSI ni dia sama juga, kita keluarkan ovum dan juga sperma, tapi nukleus sperma tu disuntik secara langsung ke dalam nukleus ovum untuk pastikan persenyawaan berlaku. Okey, itu sahaja untuk kemandulan dan kaedah merawat kemandulan.